Salim wa ala alihi wa sahbihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid darain amin. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, innama yakhsyallaha min ibadihi ulama. Hidup. Hidup. Atas sikit. Dan kata Ustaz Abu Ali. Dan kata Ustaz Abu Ali, bermula khauf itu di atas beberapa martabat. Khauf dan khasyah dan juga haibah. Jadi kita masih lagi membicarakan mengenai khauf, yakni takut. Dan ada beberapa martabat. Ada dipanggil khauf, ada dipanggil khasyah, dan ada dipanggil haibah. Dan khauf itu setengah syaratnya iman. Jadi khauf setengah syarat iman, yakni khauf berkaitan dengan iman. Maka seperti dikata ya khaufuna rabbihim, takut mereka itu kepada Tuhan mereka. Jadi khauf ini dia berkaitan dengan keimanan dengan Allah. Tambah satu lagi dia panggil perkataan takwa. Takwa begitu juga bermakna khauf, takut. Yang berkaitan dengan iman juga. Kemudian dan yang menghukumkan akan dia sebagaimana firman Allah Taala. Yakni yang berkaitan dengan iman itu sebagaimana firman Allah dalilnya wa khafuni in kuntum wa khafuni in kuntum mu'minin, dan takut olehmu akan aku jika ada kamu orang yang beriman kepada Allah, jika kamu adalah mukminin, orang yang benar-benar beriman kepada Allah. Jadi khauf ia berkaitan dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan firman Allah Taala lagi, innama yakhshallah min ibadihi ulama. Maka khasyah itu syaratnya ilmu. Khasyah, khauf syaratnya mesti berkaitan dengan iman, dan khasyah berkaitan dengan ilmu. Seperti firman Allah, innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Sesungguhnya yang takut akan Allah. Perkataan takut juga. Perkataan khauf pun maknanya takut. Perkataan khasyah maknanya takut juga. Perkataan takwa pun takut juga. Jadi khauf dengan khasyah berbeza. Kalau khauf ia berkaitan dengan iman. Khauf, takutlah kamu kepada Allah. Wa khafuni katanya. Ya khafuna rabbahum, takutlah kamu akan Tuhan kamu, Tuhan mereka. Maka takutlah mereka itu akan Tuhan mereka. Jadi perkataan khauf dia berkaitan dengan keimanan kepada Allah. Adapun perkataan yakhsha, khasyah ia berkaitan dengan ilmu. Maka sebagaimana firman Allah, innama yakhshallaha min ibadihi ulama, sesungguhnya yang takut akan Allah Ta'ala itu daripada segala hambanya itu adalah orang yang ulama, yakni orang yang ada ilmu. Ini ulama-ulama terdiri orang yang takut kepada Allah. Jadi ada yang takut berdasarkan ilmu. Habis dengan ilmu membawa dia takut. Jadi kalau kita tidak ada ilmu, tidak menjadi ulama, maka takut kita disebabkan amal. Kita beramal dengan ilmu yang kita ada walaupun sedikit, sehingga hasil datang rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu dikatakan bahawa dikatakan oleh Allah, ulama yang benar-benar takut di sisi Allah, yang ulama yang diiktiraf oleh Allah. Kerana ada ulama yang tidak takut kepada Allah, ada ulama yang takut kepada Allah. Jadi ulama yang takut kepada Allah adalah ulama yang mengajak manusia itu takut pada dia. Dia akan mengajak takut kepada Allah. Kadang-kadang ada setengah itu maknanya dia mengajar mungkin ilmu fiqh saja. Tapi sifat yang ada pada ulama tadi takut kepada Allah, maka melahirkan anak murid itu takut kepada Allah. Jadi sebenarnya kesan kepada anak murid ini merujuk kepada guru ataupun kepada ulama.
maka dia akan mengikut ulama, bawa dia belah mana. Kalau ulama memimpin dia ke arah mana, maka ke arah itulah yang dia ikut. Dan ulama yang tidak ikhlas menjadikan orang lain pun jadi tidak ikhlas. Lalu dikatakan bahawa ulama yang sebenar adalah ulama yang benar-benar takut kepada Allah. Ada seorang ulama namanya Izzuddin Abdul Salam. Satu hari pemerintah pergi rumah dia. Pergi rumah dia hari Jumaat. Tanya hukum. Boleh tak kalau kita mengambil harta rakyat kerana nak mempertahankan negara kita yang berperang, nak beri senjata, nak beri kepada askar-askar yang berada di sempadan. Jadi senjata perlu kalau habis kena tawar pula, mungkin agama rosak lagi, rakyat pun binasa, kemudian agama pun jadi binasa, lawan ngepuk orang kafir. Sedangkan khalifah yang pergi tanya Izzuddin Abdul Salam itu, khalifah sudah tanya ulama-ulama lain. Ulama-ulama lain kata boleh berlaku, boleh, tak apa, sebab nak mempertahankan negara. Tapi Izzuddin Abdul Salam kata beginilah, dah datang hari Jumaat, nanti aku jawab dalam khutbah. Dia sembahyang Jumaat, aku nak jawab, biar jawapan aku didengari oleh rakyat. Jadi khalifah tadi setuju, sebab khalifah yakin jawapan itu akan mengikut kehendak dia. Sebab dia sudah tanya ulama-ulama yang lain. Lalulah pagi hari Jumaat itu, Izzuddin Abdul Salam membaca khutbah. Dan dia membaca khutbah biasalah, macam biasa mengajak orang takwa. Maknanya ajak orang takwa dan sebagainya. Takwa, mana khutbah mesti ajak orang takwa. Ada khutbah ajak nanam dia, hidupkan tanaman, jagalah sungai. Pak ada sungai, ada sungai, jagalah sungai. Maknanya khutbah. Jadi nak beritahu, beri takut orang, supaya orang itu ibadat kepada Allah. Habis dia menyampaikan khutbah, nak habis-habis khutbah dah, dia kata dalam masa atas mimbar, pagi tadi, baru sekejap tadi, khalifah datang rumah saya. Dia tanya soalan sekian. Dia sebut soalan tadi, dan saya nak jawab di atas mimbar ini dan didengar oleh rakyat tadi. Lalu dia pun kata, hukum dia adalah tidak boleh, kecuali khalifah tadi mengeluarkan harta dia dulu. Harta dia dulu habis, dan diambil harta orang-orang kaya, harta pemimpin-pemimpin di kalangan dia, baru boleh ambil harta orang-orang rakyat yang lain. Betul kan zaman ni. Lalu dalam keadaan macam itu, terkejutlah khalifah tadi. Dan ulama lain tu tersedar, memang jawapan dia salah. Salah. Lalu katanya, tak sebab main Jumaat ni, ambil. Turun daripada mimbar nak jadi imam, kena takap. Tangkap, kena letak di pulau. Letak di pulau seorang ni. Lalu rakyat memberontak, marah. Kerana buat zalim kepada ulama. Buat zalim kepada ulama. Lalulah akhir sekali bila memberontak, khalifah jadi takut. Lalulah khalifah atau wakil pergi pujuk dia sana. Pergi pujuk dia. Lalu pergi pujuk dia, kata orang yang pujuk dia, kamu baliklah minta maaf dengan khalifah. Kalau kamu minta maaf dengan khalifah ampunkan kamu. Kemudian kamu jumpalah, kamu ciumlah tangan dia. Kata Izzuddin, bapa pula aku nak minta maaf dengan khalifah? Khalifah lah minta maaf kat aku. Maknanya khalifah lah minta maaf kat aku. Aku tidak mahu berjumpa dengan khalifah. Dan nak suruh aku cium tangan dia. Kalau dia nak cium tangan aku, aku dah mau pergi. Kata ulama tadi. Lalulah rakyat memberontak. Bila rakyat memberontak, akhirnya khalifah tadi jatuh, digulingkan, dan khalifah tadi jadi hamba. Kena jual. Berapa ribu tak lah kena jual. Lepas dia kena jual, jadi Izzuddin Abdul Salam ambil balik orang lantik dia jadi khalifah. Dia ini, khalifah ini orang bagus sebenarnya, orang bijak, tapi oleh kerana sebab-sebab tertentu
Lalulah dalam keadaan macam itu, dia bawa orang pujuk dia balik, dia pun balik. Bila balik, dia balik dulu baru khalifah kena guling. Bila dia balik je, barulah khalifah tak dijatuh. Bila jatuh saja, orang lantik dia jadi khalifah. Bila orang lantik jadi khalifah, dia terima. Dia pun lantik pula, masih jadi khalifah. Dia lantik pula khalifah yang menjadi hamba tadi. Dia beli hamba tadi. Dia beli khalifah tadi, jadi hamba dia. Kemudian dia letak jawatan, dia suruh khalifah tu jadi khalifah balik. Sebab dia bukan nak jadi pemimpin. Ulama-ulama ni dia tak boleh jadi pemimpin. Habis tu dia kena jadi penasihat kepada pemimpin. Kalau dia jadi pemimpin, nanti tak ada orang nak nasihat, sebab dia tinggi sekali. Apa nak nasihat ke dia? Tapi dia jadi kadang-kadang jadi hanyut juga. Maka sejarah membuktikan ulama-ulama dahulu dia lebih tinggi daripada pemerintah. Dia adalah penasihat kepada pemerintah. Dan ulama-ulama adalah terdiri adalah orang yang takut kepada Allah. Jadi orang yang takut kepada Allah adalah orang yang duduk atas kebenaran. Jangan kita takut ke orang, siapa orang yang batil pun kita ikut boleh. Orang salah tetap salah, yang betul tetap betul. Lalu dikatakan bahawa ulama-ulama ini adalah orang yang takut kepada Allah Ta'ala. Jadi nak takut kepada Allah di antaranya dengan ilmu. Apabila seorang itu ada ilmu, faham mengenai Allah Ta'ala, sifat-sifat Allah, dia faham, maka menghasilkan rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan haibah itu syaratnya makrifat. Syaratnya makrifat kepada Allah, yakni mengenal Allah. Maka seperti firman Allah, wa yuhazzirukumullahu nafsah, dan ditakutkan akan kamu oleh Allah Ta'ala akan dirinya. Maka rasa haibah ni haibat pada Allah, haibat ada orang atau takut kepada Allah. Haibah ini maknanya dia syaratkan dengan makrifat, yakni benar-benar mengenal Allah. Kalau dia benar-benar mengenal Allah, maka dia merasa akan kehaibatan Allah. Hatinya sentiasa rasa takut. Lepas dia rasa takut, mari harap kepada Allah. Kerana terlalu takut, maka harap dalam hati itu ada. Macam orang terlalu takut kena hukum, harap diselepaskan. Harap diselepaskan. Siapa ulama Badi'uz Zaman, Said Al-Nusi, seorang ulama di Turki. Dia kena hukum bunuh dah. Dia hukum bunuh. Lepas tu orang tanya dia, takut tak? Dia kata, aku tidak takut. Aku hanya takut kepada Allah. Kalau membunuh aku, kau cepat aku masuk aku jumpa Tuhan aku. Aku lama dah jumpa Tuhan aku. Lepas tu dia beritahu lah, memang ini aku kena. Kalau mau hukum aku bunuh, aku sangat-sangat gembira. Maknanya kerana jumpa kekasih. Orang tu heran. Dan diletak dah dekat tali kata. Kemudian dia kata, kalau nak bunuh-bunuhlah aku, nak hukum bunuh, tapi aku ada satu permintaan. Apa dia permintaan? Permintaannya aku nak semayang 2 rakaat saja. Sebelum aku jumpa Allah Ta'ala, dia aku nak semayang yang terakhir. Kerana aku nak beritahu betapa gembiranya aku nak jumpa dia. Akhir kali dia semayang dengan khusyuk. Lepas semayang berdoa. Doa pun tak lama. Kalau kita doa tak berhenti-berhenti. Maknanya tak berhenti-berhenti. Mayang pun khusyuk ke doa, takut tak? Tak. Dia dalam keadaan gembira. Jadi macam dapat sesuatu hadiah dulu. Gembira. Lepas doa sekejap, dia kata cepat sikit, aku tak sabar dah. Akhir kali orang tu ampunkan dia. Heran ke dia. Kalau macam tu aku bebaskan kamu. Tak jadi, marah pula dia. Maknanya engkau ni menghalang aku nak jumpa Tuhan aku. Tak. Ini ada ulama yang macam tu. Nama dia Badi'uz Zaman, Said Al-Nusi, seorang ulama di Turki satu ketika dahulu. Dia lawan siapa? Dia lawan Mustafa Kamal Atatürk. Nama itu sama dengan saya tu malam. Baik. Kamal Atatürk ni dia yang sebut Kamal Atatürk lah. Kamal Atatürk ni dia penegak sistem Yahudi yang membunuh ulama-ulama, buat zalim dan sebagainya. Jadi saya ikut Kamal Atatürk.
Tak pakai mata air tak apa. Baik. Kata Ibrahim ibnu Sufyan, bermula khauf itu apabila diam pada hati. Khauf itu rasa tetap hati, diam pada hati, dibakar akan segala tempat keinginan. Maknanya keinginan dia dibakar. Maknanya takut ini hati yang tetap dan terhapus segala keinginan apabila dia rasa takut. Dan begitu kalau orang takut, begitu rasa tambah buat benda dah, rasa takut. Dan ditolaknya daripadanya gemar bagi dunia, dan tertolak dia apabila kesal daripada takut tadi, tertolak dia daripada gemar kepada dunia, suka kepada dunia. Jadi orang yang takut ni bila datang rasa takut kepada Allah, maka hilang rasa inginkan kepada dunia ataupun gemarkan kepada dunia, dan segala keinginan pun tidak ada. Sebab tu Nabi SAW orang yang takut kepada Allah. Jadi bila Nabi takut kepada Allah, Nabi orang yang tidak tidur malam. Kalau tidur malam, makan pun sudah tidak apa ni, tidak makan banyak dah. Malam pun tidak tidur, selalu teringat, kan dia rasa takut. Tapi bukan Nabi takut atas dirinya masuk neraka, tidak. Nabi takut atas umatnya diazabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada seorang orang yang soleh 40 tahun menangis. Kes dia apa? Kes dia kerana satu hari dia makan, pas pada makan, lepas tu dia pun sapu tangan dia dengan tanah yang diambil daripada tanah orang lain. Maknanya tanah milik orang lain. Dia pergi dekat satu kawasan, dia ambil tanah. Dia ambil tanah, dia sapu-sapu tangan dia. Lepas dia makan, lalu dia menyesal, dia kata ni tanah orang. Tidak boleh. Dia pun rasa takut kepada Allah, lalu dia menangis 40 tahun. 40 tahun tu semata-mata kerana tersalah ambil tanah. Tanah orang tadi tersalah ambil, rasa takut kepada Allah. Maknanya kita tak ada rasa tak. Bahkan kadang-kadang biasa saja. Kadang tanah je kita tak faham. Dan ada juga orang itu dikatakan, dikisahkan bahawa ada orang yang diazab kubur. Kerana apa? Kerana satu hari dia makan. Bila dia makan, tiba-tiba dia ambil dekat rati pokok. Rati pokok, dia cokeh gigi dia. Dan dia tak minta izin dengan tuan pokok tadi mengenai rati pokok yang diambil. Lalu dia azab kubur. Sebab tu bahaya kita. Mana benda yang kecil macam tu, kalau kita tak ada benda, masa nak ambil saja. Maka dikatakan bahawa orang yang takut kepada Allah sehingga dia sudah tidak gemar lagi kepada dunia, dan yang dia gemar adalah melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kata kil, makna khauf itu kuat ilmu. Ada setengah mengatakan khauf itu berkaitan dengan ilmu. Tadi dia kata khasyah, ada ulama kata khauf itu berkaitan dengan ilmu. Ini pendapat ulama, persisihan ulama. Dan melihat akan segala ahkamnya. Dan khauf ini orang itu memandu ataupun melihat kepada hukum-hukum Allah. Yakni takut iaitu takut kepada hukum Allah, takut dalam kemukaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita jaga-jaga jangan sampai kita terjatuh dalam perkara yang dimukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Abu Hafsin, bermula khauf itu ialah cemeti. Cemeti ni bagaimana apa cemeti? Cemeti ni umpama macam tongkat lah. Barang yang mendirikan akan dia, akan orang yang lari daripada pintunya. Maksudnya kalau lari itu ada cemeti. Jadi maka khauf itu umpama cemeti yang mendirikan dengan dia akan orang yang lari pada pintunya. Jadi khauf ini menyebabkan seorang itu rasa takut. Umpama takut dia, kalau dia lari nanti dia akan kena pukul. Dan katanya orang yang takut, barang yang ditakut akan dia terlebih banyak daripada takut akan syaitan. Ada mengatakan bahawa dia takut ini takut kepada Allah sehingga kan dia tak mengikut kehendak syaitan. Dia baru takut. Takut kepada Allah siapa tak ikut kehendak syaitan. Kita takut-takut sampai masa ikut tak? Ikut. Pasal nak kata-kata, pasal nak tengok, pasal nak dengar.
Rasa nak pergi ambil, dia ambil. Tapi takut-takutlah. Tapi kehendak syaitan masih lagi diikuti. Lalu ulama mengatakan orang yang takut ini adalah dia sehingga dia tidak mengikut kehendak syaitan lantaran takut ia kepada Allah. Sebenarnya syaitan pun takut pada Allah. Ia pun takut kepada Allah Ta'ala. Tapi memang Allah Ta'ala ciptakan ia itu adalah dengan kejahatan saja. Tak ada baik langsung. Malaikat baik, tak ada jahat langsung. Manusia baik ada jahat. Maka tengoklah, ada manusia yang baik banyak, jahat sikit. Ada manusia yang jahat banyak, baik sikit. Itu Allah Ta'ala cipta. Kata Bishrul Hafi, bukan kau, bukan Bishrul Khafi, Bishrul Hafi. Bishrul Hafi bermula khauf itu apa? Zallan, yakni kehinaan. Maknanya khauf itu adalah rasa hina diri. Diam di dalam hati, diam ia dalam hati hamba Allah yang muttaqin. Muttaqin orang yang bertakwa kepada Allah. Khauf ini rasa hina diri, rasa hina dalam diri hamba Allah Ta'ala yang takut kepada Allah, yang takwa. Takwa ni orang yang mengikut perintah. Orang yang mengikut perintah dia dipanggil orang takwa. Orang yang mengikut perintah, orang yang meninggalkan maksiat itu dipanggil orang takwa. Adapun khauf adalah perasaan takut dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebab iman yang ada dalam hati dia. Maka semakin tinggi iman, semakin kuat takutnya kepada Allah. Maka semakin kuat takutnya kepada Allah, semakin mudah ia meninggalkan maksiat kepada Allah. Jadi manusia yang tidak meninggalkan maksiat adalah disebabkan perasaan khauf dia tidak ada dalam hati, ataupun ada tapi sikit saja, tidak kuat. Maknanya yang ada di dalam hati. Jadi perasaan khauf adalah perasaan hina diri, rasa hina diri di hadapan Allah kerana rasa takut kepada Allah Ta'ala yang ada dalam hati-hati dia. Jadi dia buat amal ibadat. Orang buat amal ibadat, dia kerana rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kita ini buat amal ibadat. Orang awam buat amal ibadat semata-mata kerana takut masuk neraka. Takut, di antaranya takut masuk neraka. Takut masuk neraka ini buat amal ibadat biasanya merujuk kepada orang yang ahli-ahli maksiat. Jadi dengan maksiat-maksiat yang dia buat, lalu dia rasa takut. Mati aku macam mana lah. Dia pun buat amal ibadat. Buat amal ibadat itu kerana bimbang, kalau tak buat amal ibadat nanti dicampakkan dalam api neraka. Maka ada peluang hidup lagi buat amal ibadat. Yang ada orang buat amal ibadat kerana inginkan syurga. Ini orang yang buat amal ibadat banyak. Dia buat amal ibadat maka dia harapkan kepada syurga. Harap syurga tidak ada masalah. Yang salahnya apabila dia merasa ujub dalam ibadat dia. Ada orang yang buat amal ibadat bukan kerana neraka, bukan kerana syurga. Macam Rabi'atul Adawiyah, dia munajat pada Allah. Dia kata kalau aku buat amal ibadat kerana takut neraka, masukkan aku dalam neraka. Hidup sekali. Tapi dalam dia ibadat, setiap kali dia sujud, dia menangis sama. Sampai basah tempat sujud dia. Basah tempat sujud dia. Kerana apa? Kerana sentiasa menangis kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi ada rasa takut kepada Allah. Jadi takut kepada Allah ni menimbulkan rasa benar-benar hina di sisi Allah Ta'ala. Maka jika engkau kata apa hakikat takut, apa hakikat di mana yang sebenar-benar dimaksudkan takut ataupun intipati daripada takut dan rajak ni harap. Apa makna rajak ni? Rajak ni maknanya dia mengharapkan sesuatu daripada Allah. Buat amal ibadat harap dapat pahala, itu harap. Dan apa hukum kedua-duanya? Hukum yakni yang berkaitan mengenai takut dan juga raja. Maka ketahui oleh bahawasanya khauf dan raja, rasa takut dan rasa harap, kita mesti kena ada dua. Puasa malam buat amal ibadat, ingatkan neraka biar mari takut buat amal ibadat. Buat ibadat pula dah sungguh, mari harap pula biar nampak ke pahala banyak. Orang rajin, dia mesti kena ada dua. Kadang-kadang orang tu sembahyang fardu saja, sembahyang sunat rawatib dia tak semangat. Pamayang balik, sunat rawatib pun tak buat. Lalu orang macam ni, dia sudah ahli ibadat, maka kena datangkan harap kepada dia. Baik kamu buat, kerana bila kamu buat, pahala ni akan tampung pahala ke sembahyang wajib kamu yang kurang.
Dan pahala kita kurang, maka kita akan takut dengan pahala ibadat-ibadat sunat kita. Jadi kalau kamu buat akan dapat pahala. Rugi dulu saja pun balik pun tak ada apa-apa juga. Maknanya baik. Jadi akhir sekali buat kerana datang rasa harap dia dapat pahala. Tapi bagi orang yang malas tidak tu, yang malas dia buat dah tapi rasa malas saja. Malas nak buat. Maka bila malas nak buat, ingatkan neraka yang menyebabkan rasa takut. Jadi takut mesti kena ada, harap mesti kena ada. Jangan takut dah lalu sampai tak ada harap. Takut dah lalu sampai tak ada harap, akhir sekali dalam keadaan boleh jadi dia jadi taubat amal ibadat. Ataupun nak kata dah kena kalau dia terlalu takut. Tapi kalau terlalu harap sungguh Allah Taala ampunkan dosa, tak ibadat tu. Tak boleh itu. Jadi maknanya ataupun takut dah lalu sampai putus asa pun ada. Saya ni orang jahat, kalau semaya pun tak harap terima, itu tak boleh. Buruk sangka kepada Allah tidak boleh. Kita mesti dalam hati kita baik sangka dengan Allah. Tapi dalam waktu yang sama baik sangka mesti beramal. Jangan baik sangka tak apa, Allah Taala Maha Pengampun. Orang mati, orang bunuh orang 100 orang pun masuk surga lagi. Kita seorang pun tak bunuh dia. Maknanya Allah Taala Maha Pengampun. Ada hadis. Ada hadis bunuh 100 orang pun masuk surga. Allah Taala Maha Pengampun. Saya seorang pun saya tak bunuh lagi. Maknanya. Jadi tak apa, Tuhan Maha Pengampun. Ini tak boleh ini. Mesti disuruh kita beramal, melakukan amal ibadat kepada Allah Taala. Maka kata ulama kami ni ulama tasawuf, rahimahullahu taala, kembali keduanya kepada pihak khawatir. Dan kedua-duanya itu rujuk kedua-dua itu ataupun kembali kedua-dua itu khauf, rasa takut dan rasa harap. Ini melibatkan khawatir. Khawatir ini sesuatu yang kita tidak tahu ataupun kebimbangan. Orang Melayu pun mari khawatir tu. Kebimbangan. Bimbang. Jadi rasa takut mari bimbang. Bimbang apa? Bimbang takut Allah Taala azab. Raja harap sungguh, harap dalam harap pada Allah rasa bimbang. Harap ini timbul perasaan bimbang. Bimbang apa? Bimbang Allah Taala tak terima ibadat. Bila bimbang Allah Taala tak terima, maka mari dalam hati rasa harap. Harap benar-benar Allah Taala terima amal ibadat kita. Dan sesungguhnya yang kuasa bagi hamba itu mukaddimahnya, permulaannya. Jadi kadang-kadang kita ibadat takut tak mari. Tak mari pun rasa takut. Tapi peringkat awal mukaddimah ni mungkin kita akan dapat. Maknanya dengan kita melakukan amal, lama-lama akan datang juga rasa takut kepada Allah. Maka mukaddimah takut ni mendapat. Mukaddimah takut ingat ke ibadat kurang. Mari gitu. Tak boleh jadi aku ibadat. Takut ada lagi, tapi mari ingat dah aku ni ibadat kurang. Itu sudah ada mukaddimah takut. Tak mari kita takut dengan mukaddimah. Ataupun mari rasa saya ni banyak dosa sungguhlah. Maknanya tak boleh jadi kena buat amal ibadat. Jadi bila tahu banyak dosa, mari dalam hati kita macam ni nak buat, macam ni nak. Kadang-kadang gitulah kita. Malam ni nak baca Quran sampai pagi. Malam gitu sama. Kalau dak baca Quran sampai pagi, kalau boleh berzikirlah, berzikir pun paling kurang 10,000. Allah tak gitu sama. Tapi sampai masa tidur pagi. Bukan bayang pagi Allah bilang. Maknanya. Tapi mana sebab apa jadi kita? Kenapa kita tak mampu buat amal ibadat? Walaupun kita cita-cita, sebab khauf tidak ada. Tapi yang mari cita-cita, nak buat semayang sampai pagi, baca Quran sampai pagi, itu dipanggil muqaddimah khauf. Muqaddimah, permulaan bagi rasa takut. Tapi kalau dia buat sungguh, kalau malam tu baca Quran sampai pagi, baca Quran sampai pagi, berzikir sampai pagi, dia akan mari rasa takut. Lama-lama mari takut. Ada anak buah saya semalam, dia mengadu. Dia kata bila saya ambil zikir dengan ustaz, saya berzikir, dia mari rasa takut. Satu takut, dua tubuh jadi ringan. Bukan jadi merah ayam itu kan. Maksud jadi ringan ni maknanya mudah ibadat. Mudah. Mudah buat ibadat. Yang ketiga, hati jadi tenang. Masalah banyak. Saya gila saya. Apa saya je muslim. Saya gila.
Tenang saja. Oh, alhamdulillah. Dan apa masalahnya? Masalah hari ini jadi kosong hati. Zikir pun jadi berat, horengan jadi berat, jadi malas dan sebagainya. Sebab apa? Dia kata fikir punya fikir adalah sebab mungkin sebab semenjak saya kerja ni lah dia kata. Semenjak saya kerja ni jadi sibuk jadi gila. Dah macam mana tu? Tu kena datang balik lah, kena fikir. Fikir dah tak jadi pula. Kena balik mula daripada asal. Balik mula, kena latih pula. Orang ni dah hilang tak tahulah bila nak mari. Bila nak mari. Maka demikian, kadang-kadang kita kena datangkan ibadat. Bila datangkan ibadat, baru dia mari rasa takut. Bila dah mari rasa takut, dia mudah buat amal ibadat. Tuan guru saya pada malam apa pagi boleh semayang tu. Berhenti tak berhenti subuh boleh semayang. Maknanya kita mayang gitu. Kalau mayang terawih, angkat takbir 2 rakaat, 18 lagi kira. Angkat takbir lagi, 16 lagi. Lambat sungguh. Lepas tu jangan kalau ada tak imam baca panjang, jaga. Kalau tak imam baca panjang, sedap tak apa. Kalau tak panjang pula. Marah pula. Itulah. Nak beritahu kenapa berlaku macam tu? Kerana lemah iman seseorang tadi. Lalu dikatakan bahawa dan dikata mendahulukan keduanya. Kata mereka itu, bermula kau itu halilintar, umpama halilintar. Apa makna halilintar? Menyambut yang datang pada hati hamba. Hamba daripada sangka yang dibencinya tercapai akal dia. Mari benda yang menyambut akal dia. Kalau mari bab-bab apa bila mati mari takut dalam hati. Macam ada magnet. Maknanya ada kok itu, ada kok orang tu. Maknanya ni orang cerita saya betul ke tak tahu kan. Ada budak tu dia berubah. Dia dulu main motor. Panggil dia mangpit lah. Main motor. Tapi budak ni dia dalam bab tolong-tolongan dia bagus. Jadi orang kampung aja marah dia main bawa motor laju-laju dah kampung. Satu hari dia pergi ada kematian. Maka bila ada kematian, dia tak pergi kat rumah si mati. Dia pergi ke kubur. Ada orang gali kubur, maka dia pun gali kubur. Dah molek yang lahap semua kubur dah gali molek, tanah pun molek masa ketika tu. Dia kabur ke orang tu, dia kata sebelum orang tanam baik aku lu duduk. Dia pergi baring. Dia pergi baring kat dia lah. Lepas tu orang peluk, orang lok dia. Orang lok dia pun duduk dalam. Dia duduk dalam, dia baring tertidur dia, kejap. Mungkin letih dia gali kubur tu, dia tidur aja. Lepas daripada dia kejut, dia turun, nampak tinggi tu boleh lompat. Dia balik lari takut tak, kenapa dia mimpi tau. Maknanya lepas daripada tu kata orang jadi pergi masjid, pergi surga dah ibadat pada Allah. Rasa takut tu. Sebab tu takut ni sebagai galakan. Dia ada dua. Kalau orang-orang macam jenis orang tabligh tu bagus dia. Ada bagus lah orang tabligh ni. Saya puji lah tabligh ni. Bagi yang mana? Dia ni kadang-kadang semayang jemaah dia jaga. Semayang jemaah jaga. Sebab dia lebih harap. Kenapa? Dia banyak baca fadilah. Orang yang baca fadilah, buat macam ni fadilah begini, buat macam ni fadilah begini. Maka dia pun beramal. Orang lain boleh beramal. Bagian ni kau boleh beramal. Tu sebab dia ni takwa, dia takut bini tua. Jadi nak beritahu beramal, dia bersugi semua beramal. Apa jadi rajin? Ada seorang tu dia kata, abang ipar saya ustaz, dia ini orang tabligh. Saya tak pernah tengok dia tak semayang jemaah. Hatta di balik Kuala Lumpur pun, kalau dia mengantuk sangat, dia kata tak boleh tidur, nak semayang dulu. Lepas main boleh tidur. Mengantuk macam mana? Oh, rajin semua. Dia selalu baca fadilah amal. Ini lebih pada harap. Jadi ada orang dia kuat ibadat melalui harap. Ada orang dia kuat ibadat melalui takut. Kesan daripada dia takut, ingat kemati dan sebagainya, dia akan jadi kuat. Jadi kekuatan ibadat dengan takut, dengan harap ni, setengah ulama mengatakan bahawa orang yang perasaan takut lebih kuat ibadat dengan harap. Kalau dia tu lebih rasa takut. Sebab tu dia suruh agar ingat kepada mati.
ingat kepada mati, ingat pada mati. Jadi bila ingat pada mati, mari rasa takut. Itu rasa nak buat ibadat. Bila buat amal ibadat kepada Allah, buat amal ibadat, bila dia buat kerana takut, lama-lama dia mari juga harap agar Allah Ta'ala menerima amal ibadat yang dilakukan. Lalu dikatakan bahawa umpama halilinta yang datang pada hati hamba daripada yang disangka, yang dibencinya, tercapai akan dia. Maknanya daripada sangka yang dibencinya, tercapai akan dia. Jadi umpama halilinta yang menyambah hatinya benda-benda yang dia tak suka, rasa takut selalu, benda tak suka, umpama kematian dan sebagainya. Dan khasyah itu, khasyah mana takut juga. Itu maknanya seumpama khasyah pun mana takut juga. Ini bahasa Arab ni, perbahasan bahasa Arab. Khauf rasa takut, khasyah pun rasa takut. Dan tetap menghukumkan satu bagi daripada membesarkan dan haibahkan, dan merasa haibah. Jadi nak beritahu yang dikatakan bahawa khauf dan juga khasyah ni, dia berkaitan mengenai rasa haibah, rasa gerun dan mengagungkan Allah, rasa agung kepada Allah, rasa membesarkan akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu orang yang takut kepada Allah, dia rasa gerun, maka dia takutlah pada yang lain. Kerana dia merasa kehebatan Allah. Ada seorang ulama, dia letakkan di kandang singa. Dia letak kandang singa, bergaul dengan singa. Singa tak buat benda dia. Lalu dia termenung saja masa singa duduk jilat dia, jilat pipi dia. Lepas tu orang tengok dia tak takut. Akhir kali ulama tadi dibebaskan. Ada setengah tu harimau, ni singa ada. Lepas tu dia pun tanya, masa singa jilat tu mau baca apa? Anak petua, masa singa jilat aku duk mikir hukum. Najis ke tak najis air dia singa? Tu dia fikir. Dia fikir. Dah kenapa singa tidak takut pada dia? Sebab dia adalah orang yang takut pada Allah. Jadi kalau orang itu orang takut pada Allah, dengan sendiri orang akan takut pada dia. Takut kepada dia. Betul, ada seorang tu, suami lah, Muslim. Dia kata masa saya berzikir buat amal ibadah, isteri saya ikut kata saya. Saya kata dulu dia lawan. Kata dia memang dah. Kalau kita takut pada Allah, habis. Anak-anak pun takut pada kita. Kita tak payah buat benda-benda pun. Kita tegur sekali je, pergi semayang lah tu. Kalau takut pada Allah. Kalau ayah tak takut pada Allah, anak pergi semayang. Dia pun bangun duduk dalam bilik. Pergi semayang, bangun duduk dalam bilik air. Lama pergi semayang, gitulah. Dia tak akan rasa takut. Sebab tu dia kena rasa takut. Kalau orang tu rasa takut kepada Allah, maka orang lain pun akan takut. Sebab tu Sayyidina Umar ni takut pada Allah. Dia sangat takut pada Allah. Dia selalu menangis, ingat kesalahan-kesalahan dia dulu. Dulu dia menentang Islam, masuk Islam. Satu hari Sayyidina Umar berjalan, duduk dalam satu tempat, tengok Nabi bersama muslimat saja menyampaikan ilmu macam gini. Nabi menyampaikan ilmu bersama muslimat, dan Sayyidina Umar dengar daripada dua sebelum Sayyidina Umar masuk dalam rumah Nabi. Dengar apa? Dengar riuh ramai orang. Lepas tu Sayyidina Umar pun beri salam. Bila beri salam, senyap habis. Tak ada. Lepas tu lama baru Nabi jawab salam. Lepas tu izinkan saya masuk. Lalu masuk. Jadi Sayyidina Umar tak tahu siapa lelaki ramai tu, apa adalah apa. Lepas tu Sayyidina Umar masuk, tengok Nabi seorang diri saja. Lalu Sayyidina Umar tanya, tadi saya daripada luar saya dengar macam riuh-riuh, macam ramai orang, mana gimana? Sayyidina Umar tersenyum. Kamu ni Umar, jangan kata benda, jangan kata orang. Syaitan pun takut kamu. Lalu Nabi bersabda. Nabi kata, jalan tu kalau dilalui, jalan yang dilalui oleh Sayyidina Umar, ataupun kalau Sayyidina Umar lalu jalan tu, maka syaitan akan lalu jalan lain. Kenapa? Kerana rasa takut kepada Sayyidina Umar Al-Khattab.
Dah gimana yang lain? Oh, takut kamu kan 2 hari habis. Takut 2 hari senyap. Ini Sayyidina Umar Al-Khattab. Tapi dalam waktu yang sama ada orang dia balas punya bini dia. Balas punya bini ni biasalah. Kalau tak balas tak nombor. Maknanya dia dah. Tapi bukan satu masalah besar lah. Kadang-kadang kalau orang mari, saya balas bini saya. Mundur tak ada benda remeh-remeh je. Jangan susah. Biasa-biasa je. Bala-bala baik mula, bala-bala baik mula. Bila baik? Bala awal bulan, akhir bulan baik. Akhir bulan baik. Ni kakak ni berapa 20 maknanya 20 lebih. Akhir baik tak ada benda. Alhamdulillah. Susah apa pun. Jadi dalam keadaan macam tu, saya nak cerita pun dah ingat. Lebih ni dah ingat. Hampir saya kena umur. Jadi ada seorang lelaki tu, dia balas umur bini dia. Balas. Akhir sekali dia kata dia nak mengadu dengan Sayyidina Umar. Nak mengadu pada Sayyidina Umar. Lalu dia pergi. Bila dia pergi, sampai kat rumah Sayyidina Umar, dia dengar orang puang. Puang marah-marah. Marah-marah. Dia dengar. Nah, dalam rumah, dia tahu bahawa Sayyidina Umar pun kena marah bini juga. Dan Sayyidina Umar diam, dia tak kata benda. Pada hari beken, batu orang lelaki yang beken, kadang-kadang dia kalau dengan bini je dulu. Oh, kalau kat kerja dah ada arwah lah beken. Maknanya kat rumah, pada bini je marah. Lalu dia pun tengok, dia tengok Sayyidina Umar ni kena belabang bini dia. Dia pun main mikir, aku ni nak mengadu, bini belabang aku. Tiba-tiba kau tengok dia pun 2 kali pun macam aku juga. Balik, tak jadi. Dia pun balik. Bila balik, Sayyidina Umar tak macam mana, ternampak. Sayyidina Umar panggil dia. Kamu nak datang sini, apa tujuan? Apa tujuan? Nak datang sini. Lalu dia pun cerita, saya datang sini kan nak mengadu tentang isteri saya. Saya tengok khalifah pun supaya juga. Kena belabel juga. Lalu Sayyidina Umar kata, dia tidak marah isterinya sebab sekian-sekian. Ingat saya esok cerita tak kurang. Saya Yusuf Al-Hasani, saya Yusuf pun nak datang sini sebenarnya. InsyaAllah lah kita jemput dia. Satu hari Syekh Rahimuddin datang rumah dia. Datang rumah jadi tetamu. Jadi tetamu, tak macam mana Syekh Yusuf duduk dapur, orang tu kan, akhir balas dia. Ni balas. Mestinya dia kata gini. Lepas pada tu Syekh Rahimuddin pun bangun, slow nak lari. Slow nak lari. Kemudian Syekh Yusuf perasan. Dia kata, kamu nak lari mana? Itu dah Syekh balas, saya lari lah. Jangan, mu duduk sini. Mu dengar tu. Jadi mu tak tahu cari-cari nak menyelesaikan masalah. Kata Syekh Yusuf. Lepas tu Lepas Syekh Yusuf dengar, dia dengar. Syekh Yusuf kata gini. Akhir kali diam sungguh. Lepas pada diam, akhir sekali molek-molek ada baik semula. Kata Syekh Yusuf, tu aku nak ajar kamu saja je aku balas kamu. Katanya. Jadi nak beritahu, mana lagi tak lain, siapa dia nak cakap tu. Jadi kau takut ini maknanya khasyahnya macam takut juga. Maka takut ini dia kata khauf ataupun khasyah, takut kerana membesarkan Allah. Membesarkan Allah. Sekali lagi nak cerita yang dia nanya. Sayyidina Umar Al-Khattab, dia memang takut sungguh kepada Allah. Jadi satu hari adalah singa dalam perjalanan. Tapi Sayyidina Umar ni dapat tahu ada singa dalam perjalanan, dan orang takut kepada singa. Singa memang orang takut. Lalu Sayyidina Umar dapat tahu orang takut pada singa, dan singa ni mengancam perjalanan orang, duduk di tengah-tengah jalan. Lalu Sayyidina Umar pergi dekat singa tu. Katanya saya dengar seorang ustaz dia cerita, dia kata Sayyidina Umar tak apa singa tadi. Apa dia tengah jalan kacau orang jalan. Dia tak apa. Tak apa. Jatuh ke bawah singa tadi.
takut tak berani nak lawan dengan Sayyidina Umar Al-Khattab. Kenapa jadi macam itu? Kerana bila seorang itu takut kepada Allah. Sebab itu Ibrahim bin Adham, kalau dia masuk hutan, maka segala binatang buah akan lari. Masuk dah Ibrahim, bawa lari. Ibrahim bin Adham. Kenapa? Kerana rasa takut. Maka seorang yang merasa hebat dengan kekuasaan Allah, dia merasa hebat dengan Allah, maka orang akan rasa takut juga kepada dia, disebabkan dia rasa takut kepada Allah. Jadi khauf dan khasyah ni melibatkan rasa hebat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan lawan khauf itu, lawan khauf adalah jara'un. Khauf takut, lawannya berani, yakni berani. Dan tetap terkadang berbetulan ia dengan jangan salah baca. Aman, baca aman. Dalam yakni dengan aman, berbetulan dengan aman. Jadi nak beritahu khauf berani ni ataupun dikatakan aman. Khauf itu maknanya lawan pada khauf adalah aman. Lawan pada takut tenang, tak takut. Ataupun lawan pada takut berani. Yakni sentosa. Maka dikatakan yang takut dan yang sentosa, dan takut dan sentosa. Tak boleh. Dia ulang dua kali kan? Kerana bahawasanya sentosa itu yang berani atas Allah Ta'ala. Yang menyebabkan aman adalah disebabkan yang berani, yang takut, yang berani atas Allah Ta'ala. Bermula hakikatnya bahawasanya berani itu lawannya, dan yang mendahulu bagi kau itu ada 4. Lawan kepada berani, takut nak khabar tu je. Maka bermula bagi kau itu ada 4. Muqaddimah, jadi rasa takut ini ada 4. Yang pertama, menyebutkan dosa, mengingatkan dosa yang banyak. Jadi yang menyebabkan orang tu nak datangkan rasa takut, yang pertama ingat dosa yang banyak. Kerana dosa ini menyebabkan azab. Dan azab-azab yang ditimpakan kepada seseorang itu melibatkan kepada dosa. Kalau banyaklah dosa, 300 jenis dosa, maka 300 jenis azab yang ditimpa pada diri dia. Sebab tu kita ini kena sentiasa bertaubat, meninggalkan dosa-dosa. Maka dikatakan bahawa seseorang itu mesti ingat kepada dosa yang dia buat. Ingat dosa yang dia buat ini, sebenarnya kalau orang tu mari ingat dosa, dia akan mari rasa takut. Tapi takut dia ni tak beri manfaat kalau dia tidak beramal dan dia tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kadang-kadang seorang, masa kita dalam keadaan beramal ibadat, kita lebih harap banyak. Macam bulan Ramadan kita harap dapat Lailatul Qadar. Harap betul dapat Lailatul Qadar. Bulan Ramadan harap dapat pahala banyak. Kerana tahu, dengan sebab ilmu kita tahu bulan Ramadan amal ibadat digandakan. Lalu kita buat amal ibadat banyak-banyak, harap dapat pahala banyak. Tapi orang yang buat ibadat banyak-banyak ini, sampai masa peringkat dia nak mati, dia akan lebih dia lebih kepada takut. Kadang-kadang setengah lebih pada takut, ada setengah lebih kepada harap. Lalu ada ulama kata kalau nak mati lebih haraplah daripada takut. Ada setengah kata kalau nak mati lebih takutlah. Sehingga kan ada seorang ulama, Sufyan Tsauri kalau tak silap, masih nak mati dia menangis. Ramai orang-orang nak mati, bila hampir nak mati dia akan menangis. Menangis itu melibatkan kepada takut. Takut ini ketika nak mati, ada ulama kata kalau nak mati jangan lebih takut, lebih pada harap. Kerana lebih kepada takut ni bimbang jadi buruk sangka. Bila terlalu takut ingat dosa, nanti dia anggap, oh Allah Ta'ala masukkan aku dalam neraka lah, aku ni tak terimalah amal ibadat. Dah ingat Allah mengatakan bahawa ana inda zanni abdi bi, aku akan mengikut sangkaan hamba aku. Sebab itu kalau kita nak mati, yang perlu kita benar-benar harap Allah Ta'ala ampunkan kita. Kalau kita harap Allah Ta'ala ampunkan kita, kita harap Allah Ta'ala terima taubat kita, maka Allah Ta'ala mengikut apa yang diharapkan. Sebab itu ada seorang orang yang melakukan dosa, duduk jauh daripada orang, tak pernah buat ibadat, tiba-tiba nak mati dia kata, ya Allah, aku tidak ada mu sahaja, aku tidak ada yang lain, hanya ada mu saja Allah. Ampunlah dosa aku benar-benar harap kau ampunkan dosa. Allah Ta'ala ampun dosa dia.
Dia tak ahli maksiat, tapi Allah Ta'ala ampun. Kerana harapan dia yang begitu tinggi kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lalu dikatakan bahawa yang pertama, ingatkan dosa yang banyak. Kita kena ingat dosa yang banyak. Dosa banyak, sebab tu kita kena banyak bertaubat, banyak beristighfar, minta ampun kepada Allah di atas dosa-dosa yang kita lakukan. Kerana dosa ini, dosa kecil, kalau kita biarkan buat lama-lama jadi besar, kata setengah ulama. Dosa besar, kalau kita istighfar sama lama-lama jadi kecil. Dan kita ini disuruh agar sentiasa ingat akan dosa-dosa kita yang telah kita lakukan. Orang-orang dahulu, orang soleh dahulu, bukan dosa besar pun. Hanya ada seorang sahabat yang tersalah cakap dengan Nabi. Suaranya lebih tinggi sikit daripada Nabi. Nabi panggil, dia tak ingat, tak dengar. Nabi panggil, lalu dia jawab, ya tu tinggi pada Nabi sikit suara dia. Lalu lah dia rasa takut, rasa macam bersalah, sampai dia tak pergi masjid dah beribadat, menangis kepada Allah. Sehingga kan Nabi tanya, mana tak mari ni? Sahabat pergi duduk dia, tanya, kenapa kamu tidak datang? Kerana aku takut kepada Allah. Sebab apa takut? Sebab aku ini ada salah cakap sikit, suara aku ni lebih tinggi daripada Nabi. Rasa takut, nangis kepada Allah Ta'ala, rasa bimbang. Dan orang-orang yang takut kepada Allah ni, tanda dia takut, dia akan, yang pertama dia akan tinggal maksiat. Kalau orang tu tak tinggal maksiat, dia tak termasuk lagi orang yang benar-benar takut kepada Allah. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Orang yang dia takut kepada Allah Ta'ala ini, dia akan menahan dirinya daripada hawa nafsu. Lalu dikatakan bahawa mengingatkan dia akan dosa dia yang banyak, yang terdahulu, yang telah dia lakukan, yang terdahulu dan banyak lawannya yang telah lalu. Mereka itu kepada ia menzalimkan mereka itu. Jadi dia tengok yang dia buat banyak salah kepada orang lawan dia ataupun orang yang apa ni, yang bersama dengan dia buat zalim pada orang. Jadi dengan dosa-dosa dia. Jadi dosa ni, ada satu dosa yang kita dengan Allah je dosa. Kita dengan Allah je dosa. Ada dosa melibatkan kita dengan orang lain. Kalau dosa kita dengan Allah, kita boleh istighfar, kita bertaubat pada Allah, kita qadakan balik sembahyang kita yang lalu. Kita juga kena qada puasa-puasa kita yang tinggal yang lalu, kita bayar fidyah dan sebagainya. Kita buat amal ibadat. Siapa yang bertaubat kepada Allah, minta maaf, Allah Ta'ala akan ampunkan. Allah Ta'ala ampunkan. Dia sudah bertaubat. Tetapi kalau dia bertaubat, dia qada habis sembahyang, dosa yang melibat dengan orang tak lepas juga. Tak lepas dosa yang melibat dengan orang. Kita ambil hak orang, kita khianat hak orang, kita menjatuhkan keaiban orang lain, kita buka aib orang lain yang patutnya tak payah buka, kita diam saja, kita duk buka. Jadi dosa yang melibatkan orang lain. Dosa yang melibatkan orang lain ini, kalau kita dah jadi orang soleh, kita sembahyang tak tinggal, kita dah bertaubat, selagi mana kita tidak balik dengan orang tadi, selagi itulah kita akan tidak lagi diterima. Kerana kata ulama, dosa yang melibatkan orang lain itu, kita kena minta halal orang lain. Kita kena minta maaf, kita kena minta ampun. Dan macam mana kalau orang itu sudah tidak ada? Sudah tidak ada. Kalau sudah tidak ada, kita buat ibadat banyak-banyak, doa dengan dia. Doa sama buat amal ibadat. Baca Quran tu setiap kali kita Quran, hajah kepada dia. Nanti Allah Ta'ala akan beri tenang je. Tenang hati itu tanda dia sudah maafkan kita. Tanda sebagai kita mendapat kebaikan di sisi Allah Ta'ala. Jadi dikatakan bahawa kena ingat dosa-dosa yang terdahulu, dosa kecil, dosa besar, dan juga yang dosa besar bertaubat kepada Allah, dosa kecil dengan memperbanyakkan ibadat-ibadat sunat dan seumpamanya, dan bertaubat kepada Allah Ta'ala. Dan engkau sekarang apa ni? Tergadai.
Tergadai tiada bagimu kelepasan daripadamu. Maknanya tergadai. Kita ni tergadai dan tiada terlepas lagi. Banyak lagi kita kena tebus kesalahan-kesalahan kita di sisi Allah, dosa-dosa yang telah kita lakukan. Jadi kita ambil peluang nanti masuk bulan Ramadan, bulan yang kita perlu bertaubat kepada Allah, memperbanyakkan zikir, baca Al-Quran. Maknanya agar kita semakin dekat dengan Allah Ta'ala. Dan yang keduanya, menyebutkan sangat seksa Allah Ta'ala, iaitu mengingatkan, ingat akan azab Allah Ta'ala yang tiada kuasa bagimu dengan dia. Dan tak ada kuasa kita nak tahan azab Allah Ta'ala yang begitu pedih. Jadi kalau kita ingat azab Allah, maka mari timbul rasa takut, rasa takut kepada Allah. Dan yang ketiga, nak datang rasa takut kepada Allah, mengingatkan dhaif diri kita daripada menangguk akan dia, yakni akan azab Allah. Memang kita tak tahan azab Allah. Bila mati baru tahu, Masya Allah, azab yang begitu pedih, sangat-sangat pedih. Jadi nak beritahu, kita mesti ingat kedudukan kita. Dan mati ni tak kira siapa-siapa, tak kira dia ulama ke, dia orang baik ke, maknanya dia orang macam mana, sampai masa mati mana. Bila mati, akan ada pembalasan Allah Ta'ala. Maka azab begitu pedih. Dalam alam barzakh, alam kubur, bangkit pula kena azab lagi, yang tidak dapat digambarkan akan azab Allah Ta'ala. Jadi kalau nak takut, takut masa ni. Dekat negeri akhirat memang semua takut berlaku. Tapi takut dekat negeri akhirat tidak ada manfaat, kerana ketika itu melihat kepada amal masing-masing. Kalau amal itu banyak, Alhamdulillah. Kalau amal itu kurang, tidak ada amal, maka dia akan binasa, rugi serugi-ruginya. Kalau dia ada anak yang soleh, insya-Allah, Alhamdulillah, anak yang soleh boleh doakan kepada dia. Tapi kalau tidak ada, melihat kepada amal dia. Kalau dia ada infak fisabilillah, dan infak tadi berjalan makmur, maka pahala pun sampai pada dia. Kalau dia ada ilmu, dia sebarkan ilmu, dia mati ilmu itu tersebar lagi, anak-anak murid dia berkembang, maka dia pun akan dapat pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi begitulah, untuk merasakan takut kepada Allah, banyak ingat dosa, banyak ingat azab Allah Taala. Moga-moga Allah Taala memberi kebaikan kepada kita. Allah Taala. Ya, Pak, satu lagi ya. Selagi. Dan yang keempat, kamu ingat kamu ingat akan kudrat Allah Ta'ala atasmu, atas kekuasaan Allah. Allah Ta'ala berkuasa, manakala dikehendaki dan betapa kehendaknya, yakni dia akan mengikuti apa yang dia kehendaki. Jadi kena ingat kuasa Allah. Allah Ta'ala berkuasa di atas segala sesuatu, dan Allah Ta'ala boleh mengazabkan. Maknanya, jadi kena ingat kita ini lemah di hadapan Allah Ta'ala nanti. Lalu dikatakan kita kena datangkan rasa takut di dalam hati kita. Bila rasa takut yang tidak membangkitkan amal tak ada manfaat. Tapi takut yang membangkitkan kita akan amal, maka ia ini akan memberi manfaat kepada kita dengan beramal ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Ini baru betul. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma 'allimna ma jahilna, Allahumma rzuqna ilman nafi'an warzuqna fahman thayyiban. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.